kita akan bincangkan satu tajuk yang menjadi asas kepada kefahaman sebagai seorang ahli harakat Islam, iaitu yang kita namakan sebagai Al-Quran dan Sunnah. Apa? Sekejap, tak ingat tajuk. Iaitu As-Sunnah apa? Sumber hukum dan ilmu. Sumber ilmu. Jadi Quran Tak dan dengar Sunnah lah. sebagai sumber. Tak dengar? Tak dengar, Ustaz. Okey. Dr. Razak. Ya. Dia Okey, bersyukur. Kita mula balik ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada malam ini kita dapat meneruskan
sesi diskusi ilmiah kita, dan pada malam ini kita amat bertuah sekali kerana kita akan dapat bersama-sama dengan Al-Fadil Al-Ustaz Zamri Zainal Abidin, seorang tokoh ilmuwan muda di negara kita, yang akan membincangkan satu tajuk yang amat penting, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan ilmu. Program Usrah Ilmuwan kita pada malam ini dikelolakan oleh Nadwah Ilmuwan di bawah kluster Tarbiyah dan Persuratan Islam yang diketuai oleh Al-Fadil Dr. Abdul Halim Al-Muhammadi. Jadi bersyukur kerana program ini ialah satu acara untuk kita memperkukuhkan kembali apa yang dinamakan sebagai turas tasawur Islam, ya. Yang menjadi yang penting. Berdengar pula ni macam mana? Islam Dia berdengar pula ni. di negara. Sebelum saya serahkan kepada sebelum kita serahkan kepada Fri, kita minta Dr. Abdul Halim bagi kata-kata aluan sikit 5 minit. Cukup satu dah kah? Nak juga kah? Okay lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit, sila. Alhamdulillah, kita menjak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ini program yang kedua kalau tak silap, ketiga. Jadi kita buat program kita ini ada 2 cabang. Satu ialah untuk dalaman, maksudnya meningkatkan kesedaran ahli berhubung dengan asas-asas pemikiran gerakan dan juga keilmuan. Kemudian satu lagi ialah berkaitan dengan turas ataupun khazanah bangsa, iaitu penekanan kita kepada penulisan dan juga manuskrip sebelum zaman penjajahan. Jadi pada malam ini ialah program ini adalah program tarbiyah ABIM yang kita fokuskan kepada tasawur. Yang ini tajuk yang kedua kalau tak silap saya, dan kita ada dalam 10 tajuk lagi yang akan teruskan. Dan begitu juga dalam bidang persuratan Melayu juga kita adakan lebih kurang dalam 10 tajuk juga. Jadi tiap-tiap 2 minggu kita ada satu untuk tarbiyah dan satu lagi untuk persuratan Melayu. Jadi pada malam ini kita harapkanlah maknanya ramai ahli-ahli ABIM ni dapat serta dalam program ini untuk kita mengukuhkan maknanya asas pemikiran gerakan ini yang kita mulakan dengan tasawur ataupun apa kita sebutkan sebagai worldview Islam. Worldview Islam yang dulunya kita sebut ataupun di peringkat awal kita bagi kerangka umum tentang tasawur. Lepas itu kita mengisi satu persatu tentang perkara utama yang terdapat dalam tasawur itu. Dan pada malam ini ialah kita menekankan tentang asas pembinaan fikrah tasawur Islam ini adalah daripada Quran dan Sunnah, yang kita ambil 2, satu asas ilmu, satu lagi asas hukum. Jadi 2 ini kita dapat lihat dalam konteks ilmu ini dia lebih luas lah. Kalau dalam hukum ini dia ada keterbatasannya, ayat-ayat Quran yang ada itu berkaitan dengan hukum. Jadi pada malam ini kita gabung dua-dua ini untuk melihat Quran ini adalah mencantumkan di antara 2, satunya aspek hukum, satu lagi ialah aspek ilmu, yang kita dapati ada berbagai bidang yang dari segi garis panduan yang disebutkan oleh Quran
yang membuatkan selepas itu ilmuwan-ilmuwan kita di masa yang lalu kita dapat dikembangkan Quran ini berdasarkan prinsip ilmu ataupun data-data yang ada dalam Quran itu mereka cuba kembangkan dalam berbagai sama ada fiqahnya, akidahnya, falsafahnya, sainsnya, teknologinya, perubatannya dan berbagai. Jadi kita tolak daripada situ dan kita bernasib baik sebenarnya lah. Maknanya daripada tradisi pengajian yang kita start dengan ilmu yang berpecah-pecah. Jadi kalau saya sendiri pun saya merasa kalau tidak ada dalam ABIM ini kita tidak merasa kesatuan Islam itu dalam bentuk gabungan berbagai ilmu dan juga berbagai kemahiran maknanya dibina manusia muslim ini. Sebab kita belajar ni pergi Azhar pun kita belajar fiqh, kita belajar bahasa Arab, kita belajar tafsir, belajar. Jadi masing-masing itu melihat Islam itu dalam konteks sudut yang berbeza, juz'iyat. Yang membuatkan maknanya kita tidak boleh berfikir secara padu dalam konteks ilmu itu. Sebagaimana juga lah kita dapat lihat dalam ilmu sekular itu pun perkembangannya begitu. Jadi Alhamdulillah kita dengan beradanya dalam harakah ini membantu kita untuk melihat ilmu itu lebih komprehensif dan juga lebih menyeluruh. Cuma lepas itu bergantung kepada kita lah, mereka yang ada dalam bidang sains untuk dalam bidang itu, yang dalam bidang fiqh, akidah dan sebagainya lah. Tapi kita sedar bahawa ilmu ini asasnya bukan daripada manusia, tapi daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mengukuhkan pegangan kita itu terhadap bidang-bidang ilmu itu, yang diusahakan kemudian ini adalah sekadar mengembangkan ilmu yang telah Allah asaskan, sama ada ilmu yang bersifat duniawi ataupun ilmu yang bersifat ukhrawi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itulah kot. Jadi kita teruskanlah dengan program kita untuk bicarakan. Okey. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah banyak kepada Fadil Dr. Abdul Halim. Saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Zamri Zainal Abidin. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairul jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fadil Dr. Muhammad Razak Idris selaku moderator, ketua kluster, Al-Fadil Dr. Abdul Halim Al-Muhammadi, seterusnya kepada para ahli usrah ilmuwan ABIM pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu besar tajuk ini untuk diri saya untuk memperkatakannya, dan short notice pula tu Ustaz Dr. Razak. Walau bagaimanapun atas dasar ahli jamaah dan kebersamaan, insya-Allah anda cuba untuk mengisi harapan jemaah sekalian. Jadi tanpa melengahkan masa, tajuk ini kita ada dua, seperti yang disebut oleh Dr. Abdul Halim tadi. Kita ada dua peringkat lah, ataupun dua bab utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan juga Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Jadi kita mulakan dengan sumber hukum terlebih, sumber ilmu terlebih dahulu. Oleh kerana Al-Fadil Dr. Abdul Halim seperti tadi telah menyebut ini adalah untuk peringkat dalaman, peringkat mengukuhkan pengetahuan ahli-ahli jamaah, maka saya terfikir akan satu perkara yang agak kita terlepas pandang apabila setiap kali berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini, ialah definisinya ataupun ta'rifnya itu. Kita masih lagi belum membiasakan diri untuk memperkatakan Al-Quran itu dalam ta'rifnya
secara jami' mani'. Jadi setiap kali ketika mula-mula saya belajar dalam bidang pengajian Islam ini, saya dikejutkan dengan banyak istilah. Sebab background saya adalah background sekolah sains. Apabila teringin nak menukar bidang masuk dalam bidang pengajian Islam ini setelah tamat SPM, dah pergi ke peringkat diploma sains dan sebagainya. Jadi apabila kita masuk bidang pengajian Islam ni agak pening apabila pensyarah-pensyarah memperkatakan tajuk-tajuk ni istilah-istilah itu tadi dengan istilah baru, banyak istilah sangat. Jadi saya mengambil pendekatan pada masa itu ialah untuk menyediakan sebuah buku kecil, kamus peribadi saya, iaitu istilahnya berkenaan dengan definisi-definisi ini. Antara yang awal yang saya temui ialah istilah jami' mani'. Maknanya jami' makna menyeluruh, mani' pula mencegah daripada kecacatan, makna zero defect. Jadi di situ kita nampak besarnya, indahnya disiplin ilmu Islam ni sampai ke tahap apabila mempersiapkan sesuatu definisi ataupun ta'rif, mestilah ta'rif yang jami' mani'. Dan saya teringat ketika mula-mula menjadi pegawai khas Kak Wan dulu, saya mempersiapkan beberapa hujah dari sudut kita kata ucapan Kak Wan ataupun siaran akhbar Kak Wan itu, dan perkara-perkara yang berkait dengan hal ehwal Islam ini, antara yang saya rujuk segera adalah Al-Fadhil Dr. Muhammad Nur Manuti kita. Dan setiap kali saya memberikan cadangan saya itu, beliau akan mengatakan ini belum jami', belum mani' lagi. Apabila sampai satu peringkat, bila dia kata alhamdulillah pada pandangan anda sudah jami' mani', jadi anda teringat balik. Ini adalah antara istilah yang terawal yang saya terima ketika mula-mula masuk dalam bidang pengajian Islam ini. Ya. Jadi perlu dalam kalangan ahli kita ini, saya pesan pada diri saya sendiri dan juga seluruh ahli jemaah yang mungkin sudah bertaraf ayahda kepada saya sendiri, ialah kita hafal dan juga halusi definisi-definisi tentang sumber-sumber ilmu yang utama kepada kita ini. Antaranya adalah yang paling utama ialah definisi Al-Quran itu sendiri. Definisi Al-Quran yang telah diatur oleh para ulama dengan begitu panjang, begitu detail. Ada peringkat yang mencukupi pada hanya sekadar yang saya akan baca sebentar tadi. Ada juga yang menyambung lagi dan sebagainya. Jadi kalau kita hendak berhujah dengan tidak memegang kepada definisi ataupun tidak bermula kepada definisi ini, kita sendiri sebenarnya raba-raba dalam mencari sumber untuk menjadi rujukan selepas itu. Jadi Al-Quranul Karim disebut oleh para ulama sebagai huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyyi al-muftatih bis-suratil Fatihah, al-muntahi bis-suratin Nas, al-maktubu fil masahif wal manqulu ilaina bit-tawatur. Jadi ada lagi takrifnya, tapi ini yang disepakati sebagai yang paling utama yang perlu kita ingat apabila memperkatakan Al-Quranul Karim. Maksudnya, saya memang tak pasang kamera Puan Arsiah kerana untuk lancarkan line ini, maka lebih baik saya tutup video, jadi hanya suara kedengaran. Kalau dua-dua jalan tu dia akan jadi knocking. Jadi maksud takrif ini ialah Al-Quranul Karim ini ialah kalamullah, ya. Kalamullah Ta'ala yang diturunkan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat mukjizat setiap lafaznya. Al-mu'jizu bilafzi. Mana setiap lafaz Al-Quran itu mengandungi mukjizat. Jadi dia bukan sebarangan kalamullah, sebab wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada 7 bentuk semuanya. Ya, ada 7 bentuk semuanya, dan salah satu bentuk itu adalah Al-Quranul Karim. Tidak semua wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bersifat Al-Quranul Karim. Dia ada satu spesifik kalamullah yang bersifat mukjizat, ya. Yang itulah yang mana yang diturunkan
ya, melalui Jibril alaihissalam. Ada sambungan, ya, ada sambungan. Yang saya rujuk ni tidak ada sambungan berkenaan bi tariqi Jibril alaihissalam. Dia tak sebut gitu, tapi cukup dah sebenarnya al-mu'jiz bi lafzihi, maknanya yang bersifat mukjizat pada lafaznya itu, al-muta'abbad bi tilawatih, senang cerita membacanya menjadi suatu ibadah, al-muftatihu bi suratil Fatihah, yang bermula dengan surah Al-Fatihah, wal muntahi, yang berakhir di suratin Nas dengan surah An-Nas, al-maktubu fil masahif, yang ditulis ataupun tertulis dalam mushaf, lembaran-lembaran. Di sini membuka suatu disiplin ilmu yang kita tak sedar sebenarnya, iaitu Nabi SAW telah membezakan antara kalamnya dengan kalamullah Ta'ala, iaitu kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditulis, diperintahkan untuk ditulis, bukan hanya dihafaz. Ya? Jadi sebab itu tidak ragu lagi bahawa Al-Quranul Karim yang sampai kepada kita ini adalah yang tidak bercampur aduk dengan kalam-kalam selain daripada kalamullah. Al-maktubu fil masahif wal manqulu ilaina bitawatur, dan disampaikan kepada kita hari ini bitawatur, iaitu secara mutawatir. Apa maksud mutawatir? Mutawatir adalah pembacaannya itu adalah sama untuk satu kelompok manusia yang besar, yang tidak mungkin mereka ini berpakat untuk melakukan penipuan. Ya, kalau kita baca di New Zealand contohnya, surah Al-Fatihah bunyinya begitu. Kita baca di Finland, bunyinya memang begitu oleh ulama-ulama yang berhijrah ke Finland katakan. Kita pergi ke India, pergi ke Bangladesh, bacaannya sama. Pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, sama. Adakah mereka ini berpakat untuk menipu kita dengan kalimah Al-Fatihah seperti itu? Maka tidak mungkin, kerana mereka tidak pernah mengenal satu sama lain. Itu maksud mutawatir. Ya? Jadi kalau demikian maksud ataupun definisi Al-Quran, bagaimana pula definisi As-Sunnah? Di sini ingin saya memperingatkan diri saya dan juga seluruh ahli usrah dan muslimin muslimat sekalian, masyarakat kita masih lagi keliru di antara As-Sunnah dan juga As-Sirah. Di sini saya turutkan budi yang cukup besar kepada Al-Fadhil Ustaz Siddiq Fadil, kerana beliau telah memberikan satu definisi As-Sunnah dan As-Sirah ini secara mudah dalam buku pertama beliau yang menghimpunkan tak saya 11 tafsir maudhu'i beliau yang terawal. Ada dalam buku tersebut membezakan secara mudah As-Sunnah dan juga As-Sirah. Walau bagaimanapun untuk tujuan ilmu pada malam ini, saya baca ta'rif As-Sunnah. Yuqsadu bis-sunnati 'inda ahli al-hadisi ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqaririn. Ya. Dimaksudkan dengan sunnah dalam kalangan ataupun di sisi ahli-ahli hadis adalah semua yang ataupun apa yang dinasabkan, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kata-kata, perbuatan dan juga takrir. Takrir ni adalah suatu tindak balas Nabi yang no comment, yang Nabi tidak memberikan apa-apa komen apa yang terjadi di hadapan dia, maka itu dipanggil takrir. Seperti contohnya peristiwa Khalid ibn Walid bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dhab. Jadi Nabi tidak memberikan apa-apa komen pada masa itu. Itu maksudnya takrir. Maksudnya takrir ni kalau kita terjemahkan secara literalnya bermaksud ketetapan, ya. Jadi maksudnya Nabi tidak mengubah kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat Arab pada masa itu, dan ia membawa maksud suatu yang harus dilakukan, seperti memakan dhab tadi. Ya? Baik, tiga perkara ini, aqwal, af'al dan juga taqarir adalah sunnah, sumber sunnah Nabi SAW. Au sifatin khalqiyah au khuluqiyah, ataupun sifat-sifat Nabi dari sudut kejadiannya ataupun akhlaknya. Wali sunnatin nabawiyah ta'rifu aidan inda ulama fiqh Islami, dan sunnah nabawiyah itu juga ada ta'rif tersendiri dalam kalangan ulama-ulama fiqh Islam, haitsu yu'arrifuna, dari sudut mereka itu memberikan ta'rif as-sunnah bi annaha
sunnah itu adalah ma yuqabilul fardhi awil wajibu min umuril mustahabbatin aw mandubatin, iaitu sesuatu yang bukan bersifat fardu ataupun wajib daripada perkara-perkara yang disunatkan, yang diharuskan dan juga disunatkan. Ai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hadhil umur, melakukan perkara-perkara ini ala sabilil mutahabbub, secara kesukaan dia, ala sabilit tahabbub, ya, secara dia suka, kegemaran dia, wan nadbi laha wa laisa ala sabilil fardhi wal ilzam, dan ia bukan bersifat perkara yang wajib dilakukan secara kelazimannya. Fakathiran ma nasma'u an hukmi, dan banyak yang kita dengar daripada hukum amrin ma bi annahu sunnatun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara-perkara yang dia lakukan yang di luar daripada kewajipan-kewajipan. Jadi yang wajib itu memang sudah pastinya termaktub di dalam Al-Quran, dan tak perlu lagi kita tanya, perbahaskan dan sebagainya, kerana memang itu ada satu perkara yang sudah termaktub. Jadi kalau sunnah ini pula perkara-perkara lanjutan daripada yang telah diwajibkan itu. Seperti mana contohnya solat 5 waktu. Orang dah tak tanya solat 5 waktu itu adakah wajib, sebab memang sudah termaktub dalam Al-Quran sebagai wajib. Jadi yang diperbahaskan, yang diperdebatkan adalah solat-solat sunat dan sebagainya, ya. Wa huwa mimma la syakka fihi amrun mustahabbin yusabu fa'iluhu, dan tidak syak lagi perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang disunatkan, yang mendapat pahala apabila mereka ataupun sesiapa sahaja yang mengerjakannya, wala yu'simu tarikuhu, dan tidak berdosa bagi mereka yang meninggalkannya, walakinna naf'aluhu min babil mahabbah, tetapi mengerjakannya ataupun kita mengerjakannya dari sudut kesukaan, ya, bir Rasulil Karim alaihi salatu wassalam, kepada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala sirah pula ditakrifkan begini: ia ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min maulidihi ila wafatih, iaitu semua perkara yang disadarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelahirannya sehinggalah kepada kewafatannya. Illa anna ahla siyari dhammu ila siratihi al-atirah ma qabla wiladatih, melainkan perkara-perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi ahli sirah sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu lahu irtibatun bi siratihi min wajhain. Ada juga bicara dalam sirah ini ataupun dalam ilmu sirah ni, bicara tentang sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dikaitkan dengan wajahnya dari dua sudut ataupun dua sifat. Pertama, wasful halati qabla maulidihi wa mab'athihi liyanzura ma kana fiha min inhirafi fil i'tiqadi wa inhilal fi suluk wa kaifa alatu umuri ba'da zalik, ya. Jadi kita lihat dari sudut sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adanya perkara-perkara yang menyongsong daripada i'tiqad, daripada kebiasaan, dan baginda sendiri ada sedikit, maaf ya, senang ginilah saya ringkaskan senang cerita. Berkenaan dengan sirah ni pula, ini yang saya nak petik apa yang Ustaz Siddiq sebut secara mudah aja, iaitu sirah ni semua perkara yang berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tetapi tidak semua sirah ini menjadi suatu yang disunatkan ataupun yang membawa sumber hukum kepada hidup umatnya, ya. Jadi yang menjadi sumber hukum kepada umat dia ini adalah sunnah. Jadi senang cerita, kata Ustaz Siddiq, semua sunnah itu sirah, tapi tidak semua sirah itu sunnah. Jadi apa pula peranan sirah kalaulah tidak semua sirah itu sunnah? Peranan sirah ini menjadi penghurai secara tidak langsung kepada
pembentukan sunnah itu sendiri. Seperti contoh, ya. Seperti contoh dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, ada yang Nabi lakukan tanpa memberikan apa-apa komen. Maka pada peringkat itu ia bersifat sirah. Nak ikut boleh, tak nak ikut pun tidak akan membawa apa-apa dosa ataupun apa-apa kesan pahala. Tetapi kalau sudah disebut melalui lidah Nabi SAW yang suci, seperti contohnya baginda suka memakai pakaian putih, kain putih. Kain putih ni orang-orang Arab dia mencelupnya dengan za'faran. Jadi putih campur kuning. Za'faran kalau dah direndam dalam air, maka dia akan mengeluarkan warna kuning walaupun asalnya warna merah. Za'faran tadi. Jadi dicelup dengan za'faran, maka putih campur kuning jadilah kuning langsat. Kuning langsat, ya. Tetapi hakikatnya itu adalah kain putih, baju putih. Pada satu peringkat, ia tidak memberi apa-apa pahala ataupun apa-apa kesan kepada kita apabila mengikut Nabi SAW memakai baju putih ataupun keputihan dan sebagainya. Ya. Sebab dalam kalangan kita orang-orang Melayu ni, putih celup dengan nila, jadilah putih kebiruan. Jadi tak ada apa-apa pahala. Namun, ada satu hadis yang Nabi menyebut, alaikum bil bayad. Hendaklah kamu ataupun seeloknya kamu memakai pakaian berwarna putih. Maka ia dah jadi sunnah. Dia bukan lagi bersifat sirah. Sebenarnya, huraian saya tentang perkara ini pun sudah membawa hint ataupun membawa gambaran bahawa Al-Quran dan juga hadis ini ataupun sunnah ini menjadi sumber kepada hukum secara tidak langsung. Bila kita mempelajari sirah ini, kita sebenarnya telah melihat kepada sumber-sumber hukum itu tadi. Jadi itulah beza secara mudahnya antara sunnah dan juga sirah. Kita banyak sebenarnya dalam berbahas ini, kita masih lagi dalam perangkap sirah. Sedangkan yang sunnah kita tak faham. Di mana letaknya sunnah itu tadi. Baiklah. Beralih kepada sumber ilmu. Apabila kita menyebut Al-Quran sebagai sumber ilmu, sesungguhnya terlalu banyak ilmu di dalam Al-Quran itu sendiri, bermula dengan Iqra', tuntutan supaya membaca. Membaca pada masa itu, Iqra' ni pada saya banyak sangat dia punya tafsiran dia. Tafsiran maksud baca di situ. Ya? Dan termasuklah juga salah seorang daripada guru saya yang kritikal, yang kritis, bukan kritikal, ya, yang kritis, dia telah mengatakan bahawa ma'ana biqari', ya, ma'ana biqari', yang kita selalu terjemahkan sebagai aku tidak tahu membaca, kepada apa yang perlu aku baca. Apa yang perlu aku baca, ya. Jadi Nabi SAW menyebut bahawa nak baca apa? Di situ bermakna Nabi SAW sendiri pun sudah terlibat dengan keilmuan itu sebelum baginda SAW diberi anugerah 3 ayat pertama secara ittifaq dan juga 5 ayat pertama daripada suratul Alaq secara khilaf, ya. Ada perbezaan pendapat berkenaan dengan ayat yang diturunkan pada malam pertama diturunkan suratul Alaq itu, adakah 3 ataupun 5, ya. Jadi sebelum turunnya ayat itu, Nabi SAW sudah berada dalam keinginan untuk menambah ilmu. Maka sebab itulah apabila dituntut Iqra', maka dia bertanya ma'ana biqari', ya. Maknanya apa yang aku patut baca. Itu satu tafsirannya, dan tafsiran yang masyhur yang paling banyak mendapat pandangan ulama adalah aku tidak tahu membaca. Jadi bermula dari situ, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini sendiri, secara semula jadinya, ya, telah dibahagikan kepada 2 peringkat, iaitu peringkat sebelum hijrah dengan peringkat selepas hijrah, ataupun kita kenali sebagai Makkiyah dan kemudiannya Madaniyah, ya. Ayat-ayat Makkiyah ini, kalau kita lihat, adalah ayat-ayat yang menyentuh kepada bicara tentang akidah, itu yang pertama. Kemudian menyentuh tentang bicara langit, bicara bumi, bicara alam keseluruhan, yang merupakan kaitan langsung kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada apa yang telah Allah ciptakan ke atas alam ini,
dan ia juga membawa maksud tentang ilmu, ya, tentang penerangan ilmu. Manakala apabila Nabi SAW berhijrah, maka ayat-ayat yang diturunkan berbeza sifatnya, ya, iaitu ayat-ayat yang lebih panjang berbanding dengan ayat-ayat Mekah ataupun ayat-ayat Makiyah ini tadi, sifatnya lebih pendek, lebih sharp, dan bicaranya juga adalah bicara yang seperti tidak ada kompromi, tidak ada perbahasan lagi. Ialah perkara akidah nak dibahas, nak diijtihad apa lagi. Qul huwallahu ahad contohnya. Itu ayat-ayat Makiyah. Katakanlah Allah itu satu. Maka kalau dikatakan Allah itu dua, setengah, tiga dan sebagainya, maka sudah jadi kafir. Kerana ayat akidah dia tidak boleh ada perbincangan. Manakala ayat-ayat seperti di Madinah contohnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengok panjang dia punya ayat-ayat Madaniyah tadi. Jadi sebab itu saya tertarik dengan kata-kata Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna ketika ditanya oleh masyarakat kebanyakan Mesir, ya, saya bertuah kerana sempat berguru dengan salah seorang anak muda yang sempat mengenali Hasan Al-Banna ketika saya di Mesir dulu, yang mana ketika Hasan Al-Banna ditembak syahid, guru saya ni baru saja berusia 17 tahun dan itulah kali pertama dia masuk penjara, dan sepanjang hayat dia masuk penjara 14 kali, ya, 14 kali, sehingga dia dapat menamatkan pengajiannya ketika umurnya sudah hampir 30 tahun akibat keluar masuk penjara. Itulah pengorbanan besar beliau, ya, terhadap perjuangan, dan bersama beliau sebenarnya saya memahami apakah erti perjuangan dalam dakwah ini dan bagaimana strategi dalam dakwah ini. Jadi mengikut pandangan beliau, ya, mengikut pandangan beliau, tidak sedikit daripada penggerak Ikhwanul Muslimin pada peringkat hayat Imam Hasan Al-Banna dan selepas daripada beliau dibunuh itu adalah daripada kalangan orang-orang yang kita nak kata apa? Orang-orang yang yang kaki kelab malam dan sebagainya ni. Itu franchise dakwah yang Imam Hasan Al-Banna berjaya lakukan, menukar mereka ini daripada clubbing, daripada ahli-ahli kelab malam ini kepada pendakwah. Itu hebatnya. Jadi salah satu daripada soalan yang dikemukakan kepada Imam Hasan Al-Banna oleh mereka yang lara ni pada masa itu, banyak istilah kita nak katalah, ya, yang lara ni pada masa itu, ialah apa itu Quran? Apa itu Quran? Soalan tu memang kita nak jawab macam mana? Adakah kita nak jawab Al-Quran tadi seperti mana takrif yang saya bacakan? Kalau itulah takrifnya, orang lari. Orang takkan dengar lagi dah. Ataupun kita nak kata Al-Quran itu ada 6,236 ayat mengikut qiraat Hafsin an Asim, 114 surah, terbagi 30 juzuk, ada 323,000 huruf lebih, 77,000 kalimah lebih. Itukah jawapan kita? Memang orang tak akan dengar. Tapi Hasan Al-Banna dia bagi cantik. Cantik, ya. Apa dia? Al-Quran itu tak banyak, kata dia. Ada 4 perkara saja dalam Quran ini. 4 perkara saja. Pertama, Al-Quran adalah aqidatus salimah. Bicara tentang akidah yang sejahtera. Yang kedua, ibadatus sahihah. Ibadah yang tepat. Dan yang ketiga, al-akhlaqul karimah. Bicara tentang akhlak yang mulia. Akhir sekali, Al-Quran itu ahkam ijtimaiyah al-adilah. Undang-undang kemasyarakatan yang adil. Kalau kita lihat kepada 4 sumber ni, memang jami' mani' lah sebenarnya, ya, iaitu menyeluruh dan juga menghalang daripada kecacatan ataupun zero defect. Cuba kita renung-renungkan. Al-Quran itu sendiri daripada 4 aspek ini, ada lagi ke yang tertinggal ataupun kurang? Okey. InsyaAllah memang itulah tepat betul, ya. Dan ini pun dikut oleh Al-Fadil Ustaz Siddiq Fadil dalam buku
kompilasi pertama tafsir maudhu'i beliau, ya. Ada dalam pembicaraan tersebut. Jadi kalau kita lihat Aqidatus Salimah, ya, ayat-ayat makiyah memang ayat-ayat yang menyentuh tentang akidah. Dan apabila menyentuh tentang akidah tadi, bicara tentang alam ini merupakan salah satu daripada sumber pembicaraan yang cukup ampuh untuk membawa manusia ini berfikir tentang ketuhanan dan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kalau kita lihat surah Yasin itu menjadi sasaran kami di Kuza dulu, ya. Saya masuk subjek falak syar'i ataupun astronomi Islam di Kuza dulu. Alhamdulillah, ya, dapat straight A sepanjang 4 semester mengambil kursus tersebut. Jadi perkara pertama yang kami belajar adalah mentafsir ataupun mengeluarkan ayat-ayat falak di dalam Al-Quranul Karim. Antara yang menjadi sasaran awal pada semester pertama adalah surah Yasin. Ya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Contohnya ayat tersebut. Kita baca ayat ini setiap malam Jumaat 52 kali setahun. Tapi setelah 52 tahun merdeka barulah ada angkasawan pertama. Sedangkan bicara dalam surah Yasin itu sudah menyebut berkenaan dengan alam semesta ini, termasuk langit, termasuk manazil, ya, manzilah. Apa dia yang dimaksudkan manzilah? Manzilah ini adalah latar bintang di belakang fasa setiap fasa bulan. Jadi bulan ini rupa-rupanya ada 2 fasa setiap bulan. Fasa 1 hingga 15 hari bulan dan fasa 16 hingga 29 hari bulan. Ketika bulan berada di langit yang tinggi itu, setiap fasa tersebut ada taburan bintang yang melatari bulan tersebut dan ia dikenali sebagai manzilah. Maka sebab itulah Al-Quran menyebut manazil, ya. Hatta 'ada kal urjunil qadim, hinggalah bulan itu kembali kepada kedudukannya asal, bertukarlah setiap 2 minggu itu manzilah-manzilah tersebut, ya. Ini adalah bersumberkan soal akidah. Kemudian apabila menyebut tentang ibadah, maka ibadah yang dibawakan oleh Al-Quran itu adalah ibadah yang tepat. Ibadah yang sesuai dengan tuntutan akidah itu tadi dan sesuai juga dengan manusia. Seperti contoh ketika berada di Makkah sebelum turunnya Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ayat wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihu bukratan wa asila, ya. Dan bertasbihlah kepadanya bukratan pagi dan juga petang, wa asila. Maka sebab itu fardu solat sebelum Isra wal Mi'raj adalah subuh dan juga asar, yang kemudian disebut sebagai salatul bardain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ibadah yang dianjurkan oleh Al-Quran itu tepat, sesuai, ya, dengan keperluan manusia. Dan kemudian yang ketiga, akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini, di manakah ayat-ayat tentang akhlak yang disebut dalam Al-Quran? Rupa-rupanya terkandung di dalam bicara-bicara tentang manusia-manusia di dalam Al-Quranul Karim, yang mana ia juga bersifat ayat-ayat makkiyah. Semua bicara tentang tokoh-tokoh manusia dalam Al-Quran adalah ayat-ayat makkiyah, ya. Ayat-ayat makkiyah, dan bicara tentang manusia ini adalah untuk apa? Untuk membentuk akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah 25 rasul, sebutlah Zulkarnain, sebutlah tentang Uzair, sebutlah tentang Luqman, ya, Luqman Al-Hakim. Dan yang menariknya, apa yang Al-Quran sebutkan tentang tokoh-tokoh ini, dia tidak bicarakan seluruh kehidupan tokoh ini, tapi Allah Ta'ala sebut perkara yang perlu sahaja, perkara yang menjadi niche kepada manusia ini berbanding dengan manusia-manusia lain pada zamannya. Contohnya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini pernah satu ketika saya berceramah, berkuliah berkenaan dengan yang kita dah bawa ni, berkenaan dengan profil bapa cemerlang ni tadi, ya. Jadi kita ambil contoh Luqmanul Hakim yang dengan dikenali dengan wasiat-wasiat Luqman tu tadi. Jadi bila kita cerita, maka tiba sesi soal jawab,
adalah seorang jemaah yang angkat tangan tinggi-tinggi, dia kata, Ustaz, bukan nak soal, nak tambah. Boleh, kata, sila-sila, tak ada masalah, tambah. Ustaz terlupa tadi menyebut berkenaan dengan Luqman ni sebenarnya adalah daripada kalangan hamba, orang kulit hitam, kata dia. Kita terima kasih. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Allah tak sebut pun dalam surah Luqman tadi, Luqman ni hitam ke putih ke kelabu ke, tak ada. Allah sebut Luqman yang diberikan hikmah. Yang diberikan hikmah. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yu'tal hikmata, ya, ala man yasha, ya, diberikan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang telah diberikan hikmah itu memperolehi kebaikan yang teramat banyak. Jadi hambatan untuk mencapai hikmah tadi rupa-rupanya dibawa kepada Luqman. Itu je. Jadi kita tak perlu tahu siapa itu Luqman. Hitamkah dia, putihkah dia, hambakah dia, tuankah dia, tak perlu tahu. Dan rupa-rupanya perbahasan tentang siapa Luqman ini, bila kita menyelak helaian-helaian tafsir, mendapati bahawa hanya ada beberapa pandangan sahaja mengatakan dia ni golongan hamba, golongan kulit hitam. Yang lain-lain mengatakan dia adalah seorang menteri, dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang kaya, lagi hikmah dan sebagainya. Tengok ya, kita kena fokus sebenarnya. Kena fokus kepada apa yang Allah Ta'ala bawa bicara tentang manusia-manusia ini. Itulah sahaja yang perlu ada, yang perlu kita tahu. Selebihnya tak perlu tahu sebenarnya. Ya? Itu akhlakul karimah dirujuk kepada tokoh-tokoh manusiawi yang telah Allah Ta'ala bawa ke dalam kalam ini. Dan akhir sekali, ahkam ijtimaiyah al-adilah, yang mana nak bicarakan soal ini saya rasa terlalu kecil diri saya berbanding dengan sahibul fadilah Ustaz Dr. Abdul Halim Muhammadi berkenaan dengan undang-undang ni tadi, ya, ataupun hukum hakam. Tapi saya sentuhlah sikit insya-Allah. Apabila Aisyah radhiyallahu anha diletakkan ataupun dibawa ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dikahwini menjelang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh tak sampai setahun sebelum hijrah, itulah perkahwinan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkahwinan itu dengan mahar hutang. Mahar hutang sebab perbelanjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudahlah terlalu sedikit dan semuanya dibawa untuk kempen ataupun belanja hijrah ni tadi. Maka apabila berhijrah ke Madinah, meletus peperangan Badar pada tahun kedua hijrah, dan selepas peperangan Badar pada tahun kedua hijrah, umat Islam yang masih ada di Mekah, khasnya kepada keluarga Muhajirin ini, telah dibawa ke Madinah dengan selamatnya, dan sampailah Aisyah ke Madinah buat kali pertamanya selepas tamat peperangan Badar. Lalu ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mahu membawa Aisyah ke rumahnya? Maka Nabi SAW menjawab dengan ringkas, mahar. Maka selepas itu barulah Abu Bakar berusaha supaya Nabi SAW dapat memiliki mahar seperti yang diakadkan, sehingga Aisyah dihantar ke rumah Nabi SAW. Dan ketika meletakkan Aisyah di rumah Nabi SAW, Abu Bakar berpesan bahawa ingatlah ayat-ayat yang telah turun pada hari ini, tidak sempat kita amalkan, besok akan turun ayat-ayat perintah-perintah Allah yang baru. Rupa-rupanya di situ ada satu fenomena baru. Fenomena penurunan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membawa kepada hukum hakam ataupun perintah-perintah menjalankan fardu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di Mekah dulu, ayat-ayat berbentuk akidah. Yang mana akidah ini tidak nampak di sudut action tubuh badannya ataupun di sudut tindakan kaki tangannya. Tetapi kalaulah ayat-ayat yang menyentuh berkenaan dengan akidah ini, ibadah ni tu ataupun hukum ni tadi, ia memerlukan perintah untuk dilaksanakan segera, ya. Maka itu situasinya yang kalau kita lihat kepada 4 aspek di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi trust kepada Al-Quran Karim ini. Baiklah, saya teruskan kepada
berkenaan dengan sumber hukum, sumber hukum daripada Al-Quran Al-Karim ini, seperti mana yang kita tahu bahawa ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim ini ada yang muhkamat, yang bersifat terang dan jelas, ya, manakala ada yang bersifat mutasyabihat. Maka inilah rupa-rupanya yang menjadi sumber kepada keadaan kita pada hari ini, ya. Ayat-ayat yang muhkamat itu sedikit berbanding dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang membuka ruang kepada kita untuk berbahas, untuk berdebat, untuk menjadi berijtihad di dalam kalangan ulama ni tadi. Inilah indahnya Islam yang telah mengajar kepada kita mengajar kepada kita tentang konsep ijtihad itu sendiri. Seperti contoh ayat yang saya berikan, yang saya boleh berikan berkenaan dengan ijtihad ini, ya, bagaimana para ulama berijtihad berkenaan dengan satu kalimah daripada surah daripada surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini memang masyhur lah. Kita belajar di di ayat bab munakahat pun keluar ayat ini. Belajar bab berkenaan dengan ayatul ahkam dan sebagainya, tarikhut tasyri' pun keluar ayat ini, ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'min billah wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Ya, saya baca separuh saja ayat ini kerana kita nak fokus kepada perkataan quru tu tadi. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka, yakni daripada berkahwin, selama 3 kali quru. Ya, selama 3 kali quru. Kalimah quru yang hanya terdiri daripada 3 huruf itu rupa-rupanya membawa kepada perbahasan dalam kalangan ulama, apakah maksud quru tadi. Ada ulama mengatakan suci, ada ulama mengatakan haid. Maka ayat ini sudah boleh kita jadikan tafsirannya sebagai, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali haid. Okey? Ataupun bagi ulama yang mengatakan quru itu suci, yang mana mazhab Syafi'i memang mengatakan quru itu suci. Jadi ayat ini maksudnya begini, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Maka cara mengira iddah itu sama ada bermula daripada haid yang pertama, hari haid yang pertama pada bulan pertama, dan 3 kali haid yang berikutnya. Barulah dia ni iddah, tamatlah iddah dia. Ataupun bermula daripada suci yang pertama. Bermula daripada suci yang pertama, maka dikira untuk suci yang bulan kedua, suci bulan ketiga. Bila datang haid kali seterusnya selepas tamat suci yang ketiga, maka barulah tamat iddahnya. Itulah yang telah membuka kepada ruang ijtihad. Baik, bagaimana kita nak mentarjihkan ataupun kita nak mengambil pendekatan daripada kedua-dua pandangan ini, mana yang lebih tepat sebenarnya? Mana yang lebih tepat? Maka di situ terkait dengan begitu rapi, kalau kita imbau balik ayat-ayat daripada era Makkiyah dulu, Allah Ta'ala banyak menyebut tentang sains. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat pertama Iqra itu menyebut tentang tentang reproduksi manusia, tentang proses kelahiran manusia, sains biologi, sains apa yang disebut sebagai ONG, ya, obstetric and gynecology dan sebagainya. Maka di situ bantuan ilmu sains bahagian gynecology itulah yang akhirnya memberi jawapan tafsiran mana yang lebih tepat dan hukum mana yang sepatutnya menjadi sandaran yang paling tepat di situ. Jadi saya tak nak panjang berkenaan dengan contoh ayat 228 surah Al-Baqarah ini kerana memang perbahasannya panjang kalau nak diungkit dengan soal sains dan sebagainya. Maka di situlah
keindahan Al-Quranul Karim yang kita lihat dia menjadi sumber ilmu satu peringkat dan seterusnya menjadi sumber hukum, ya, menjadi sumber hukum. Begitu juga as-sunnah. Apabila Nabi SAW menegah sesuatu perkara, ya, maka tegahan itu tadi sama ada la ataupun lan, ya. Kalau la itu tadi dia masih terbuka, apakah tidak ataupun jangan, maaf ya, la itu jangan itu tadi adakah bersifat menegah untuk tanzih, untuk menjaga kesucian diri, ataupun menegah untuk mengelakkan kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara muhramat, perkara-perkara yang diharamkan. Manakala apabila Nabi SAW menyebut lam dengan nun saja, maka itu sudah bermaksud ia adalah suatu pencegahan yang muktamad yang hendaklah dielakkan sama sekali sepanjang hayat ini kerana ia boleh membawa kepada al-muhramat itu tadi. Jadi itulah gambaran awal yang dapat saya berikan secara terlalu asas yang berkenaan dengan tajuk ini, ya, sekadar yang saya mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan pada Fadil Ustaz Zamri Zainal Abidin di atas satu uraian yang saya rasa amat penting dan menyeluruh dalam memberi takrif serta asas-asas kepada penghujahan tentang kedudukan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan orang-orang Muslim pada hari ini. Jadi saya ingat kita boleh buka kepada diskusi kita hari ini. Minta boleh buat penambahan dan juga pengukuhan serta soalan-soalan yang berkaitan dengan apa mauduk kita pada malam ini. Silakan. Pada Ustaz Alim dulu boleh tambah pengukuhan sikit. Bagilah orang lain dulu. Kejadian-kejadian tak apa. Okey. Siapa yang ada tu? Silakan. Mak Sulaiman pun ada, bagi sikit tambahan. Haji Ahmad Sulaiman, nama dah dipanggil. Haji Ahmad, sila. Malam ni kena Salim dulu tu, tambah sikit. Lepas tu tambah bagi pelengkap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Okey, saya dalam tarikh tadi dua perkara lah yang kita nak highlight. Sama sekali ialah tentang Quran itu berbahasa Arab. Jadi itu satu yang perlu sebab sekarang ini ada kecenderungan orang kata Quran ini, bacaan Quran ini tak semestinya baca dalam bahasa Arab. Terjemahan ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Melayu dan berbagai-bagai bahasa. Jadi kalau itu jadi asalnya bukan Quran lah tu. Tidak Quran lah. Maknanya Quran ini yang disebutkan tadi yang dibacanya dapat pahala, dia adalah mukjizat, adalah bahasa Arabnya tu. Jadi sebab itu saya masih ingat di waktu Muhammad Victor, di waktu dia nak memperkenalkan Quran ini kepada dunia Arab, dunia Eropah, dia minta kebenaran fatwa daripada Azhar supaya memberi kebenaran kepadanya untuk tidak meletakkan terjemahan Quran itu bahasa Arab. Satunya dia nak menjaga kehormatan, kemuliaan Quran itulah.
Yang keduanya dia rasa tak perlulah orang Eropah ni nak mengetahui sampai begitu kan. Jadi mukjizat ini kita dapat lihat maknanya suatu perkara yang tidak boleh di challenge. Kekuatan yang ada pada Quran itu sama ada dari sudut bahasanya ataupun dari sudut pengertian, kandungan, berbagai ilmu dan berbagai maklumat yang ada di dalam itu. Tidak ada sebarang kita katakan buku ataupun kitab yang pernah ditulis yang merangkumi sebanyak maklumat sebanyak apa yang ada dalam Quran itu. Tapi kalau kita tengok dalam huraian Malik bin Nabi Al-Zahirah Al-Quraniyah, jadi oleh sebab Malik bin Nabi ini dalam huraian dia tentang Quran ini menekankan aspek kandungan itu, sebab dia nak mendedahkan kepada orang Eropah ini kehebatan Quran itu dari sudut makna dan kandungannya. Sebab dari segi bahasa orang Eropah ini tidak merasa apa-apa. Jadi di situ ada sikitlah orang kata debate-nya di antara mukjizat dalam pengertian bahasanya itu dengan mukjizat dalam konteks kandungan. Jadi kalau kita baca buku Al-Zahirah Al-Quraniyah ini, maknanya kita dapatilah perbincangan itu berlaku di antara Malik bin Nabi dan juga dengan mereka yang masih berpegang mukjizat itu ialah bahasanya itu. Jadi itu satu perkara yang kita perlu mengambil perhatian dan menulis nas Quran ini dengan rumi itu satu kesalahan sebenarnya dari segi hukum haram. Tulis Quran itu dengan rumi. Tak kira lah rumi itu bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, sebab itu maknanya bukan karakter dia. Maknanya indirectly semacam kita mencabul keaslian dia, kesuciannya itu. Jadi itu kita kena ambil perhatian. Kemudian perkara yang kedua yang selalu ditimbulkan tentang Quran ini juga, dia bertolak daripada Muhammad itu adalah manusia. Jadi dia orang debate tentang perkataan ismah. Dalam Quran ini ada menyebut tentang kesalahan-kesalahan yang Rasulullah lakukan. Nampak semacam kesalahan. Maknanya kesilapan. Tapi maknanya perbincangan ini duk cari benda-benda kecil ini pokok orientalis. Sebenarnya nak menimbulkan keraguan kan. Jadi dia cuba angkatkan kemanusiaan itu lebih tinggi daripada kerasulan itu. Dalam arti kata Muhammad sebagai seorang manusia sudah semestinya ada kesilapan dan ada kesalahan. Jadi dia tidak tengok darjat Nabi itu berada dalam satu tahap, bukannya manusia biasa kan. Daripada mula pendidikan Nabi dan sampailah menerima wahyu, bila tersilap maknanya on the spot Allah membetulkan, tidaklah dia orang kata tamadi fil khata', berterusan berada dalam kesalahan sebagaimana manusia biasa. Tapi banyak di kalangan pengarang-pengarang ini yang kita dapat di Mesir yang terpengaruh dengan bila diambilnya perkataan Bashar yang Nabi sendiri mengakui dia sebagai manusia itu, cuba diulah manusia itu dibawa turun kenabian dia, kerasulan dia tu sama taraf dengan manusia. Maka dengan itu implikasi yang lebih jauh daripada itu ialah untuk menafikan maknanya kebenaran yang datang daripada Rasulullah SAW itu sebagai satu maklumat yang datangnya direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam konteks Quran ni dia cari tak jumpa, nak cuba pertikaikan dalam berbagai teori. Tidak boleh di-proof tentang Quran ini daripada Muhammad. Terutama di masa-masa kemudian ni lah. Sebab dia kata tak pernah sabar. Tapi Muhammad ni boleh membentuk manusia, membentuk negara kan, dengan segala ilmu dan segala macam. Nak dikatakan dan dia hidup pun dalam masyarakat Arab, ilmunya begitu meluas.
Kalau penulis ni maknanya dia terikat dengan zaman dia lah, dengan masyarakat dia. Tapi hal ini tak berlaku kepada Nabi kan. Jadi bila yang tu dia tak dapat, maka dia carilah sumber yang kedua tentang sunnah. Itu yang timbulkan sekarang ini banyak mereka yang menolak sunnah ini. Jadi bila dia meletakkan kedudukan Nabi itu, manusia punya asas, dia berbandingkan dengan manusia-manusia yang lain yang ada berlaku kesilapan dan sebagainya, dicari hadis pula, hadis dhaifnya, yang kategori hadis berbagai apa semua, nak ambil mudah, maknanya kita tolaklah hadis ni, pegang Quran saja-saja. Itu yang dia pegang Quran. Jadi daripada Azhar sendiri pun kalau kita lihat, penulis-penulis banyak ni kan, yang terbaru ni, saya duduk dialog dengan geng Timur Tengah ni daripada Azhar. Jadi ada dibincangkan perkataan Ismah tu lah. Jadi dia mengatakan Nabi ni ada buat salah. Jadi saya cuba counter balik lah. Kita sebutkan Nabi ni siapa dia sebenarnya lah. Dengan pencapaian dia, bimbingan Tuhan dia, daripada kecil sampai peringkat akhir, pergerakan dia, semuanya kita dapat lihat adalah dari bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kesilapan itu pun, maknanya Allah membetulkan on the spot apa yang berlaku dan sebagainya itu. Jadi kita dapat lihat, jadi mereka yang cuba menolak hadis dan sebagainya ini, maknanya dia bersalah daripada mula meletakkan Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa. Jadi sebab itu bila disebutkan hadis itu banyak, riwayat yang begitu banyak dan sebagainya itu, bagi mereka dia kata tak rasional. Tak rasional. Jadi itu membuatkan maknanya ada bahagian besarnya di kalangan orientalis, terutamanya Gurdjieff yang membuat teori asasnya lah, dan Joseph Shah misalnya lah yang membuat teori tentang fiqh, usul dan sebagainya ini, yang membantu banyak bagi mereka yang pergi belajar di Eropah ini, sama ada daripada Azhar buta langsung macam Taha Hussein, sampai Azhar cabut dia punya pengiktirafan ijazah dia ni. Disebutnya kamu ni bukan buta mata saja, buta hati sama. Jadi bila dia buat tesisnya mempertikaikan bahasa Arab yang ada dalam Quran itu, keaslian bahasa Arab Quran itu. Jadi itu di antara beberapa perkara yang kita berdepan dengan situasi semasa di kalangan perbincangan intelektual ini. Maknanya dua perkara yang saya dengar, maknanya satu yang agak besar, kalau kita tidak memilih sumber, maknanya kita akan terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang tidak meletakkan Quran dan juga sunnah itu kepada tempatnya yang sepatutnya lah. Sekadar itu sajalah. Silakan Ustaz Zamri tambah sikit. Ana nak tambah sikit ya, tadi terlupa ada satu table ataupun satu pangkaan ni yang telah dibuat oleh ahli syariati berkenaan dengan pembahagian bab-bab tadi. Nak tambah yang tu je lah. Iaitu pertama, ayat surah-surah yang diklasifikasikan fenomena alam dan juga inilah bicara tentang alam, ada 32 surah. Akidah dan aliran pemikiran manusia 29 surah, sosial dan politik 27 surah, sejarah dan juga falsafah sejarah, masuk isu-isu akhlak yang ada daripada bicara tokoh-tokoh tadi itu 17 surah, dan surah-surah perilaku ataupun akhlak 4 surah. Surah-surah berkenaan harta ada 4 surah, dan ibadah dan syiar agama ada 2 surah. Jadi dari segi persentasenya, bicara pasal fenomena alam 26.66%, akidah dan aliran pemikiran 24.14%, sosial dan politik 22.5%, sejarah dan falsafah sejarah 14.14%, perilaku dan akhlak 3.3%, masalah harta 3.3%,
ibadah dan syiar agama 1/700. Mungkin pembahagian oleh ahli syariat ini mendapat pandangan yang berbeza daripada ulama-ulama lain. Tetapi bolehlah kita jadikan sebagai salah satu daripada pencetus kajian. Wallahu a'lam, itu tambahan saja. Saya rasa untuk 15 minit sebelum berakhir ini, sedikit panduan kepada ahli gerakan untuk bagaimana nak mendekati Al-Quran sebagai sebagai panduan dalam kegiatan kehidupan dan dakwah lah. Saya ingat kena ada sedikit panduan bagaimana proses, misalnya permulaan, kalau katalah supaya kita semua boleh memahami lah kandungan dalam Al-Quran itu atau As-Sunnah itu. Saya kata kalau kita kata dengar nak belajar hadis ni macam mana Ustaz Zamri? Contoh nak mula dengan Sahih Bukhari ke, nak mula dengan Sunan mana? Contoh. Lepas tu apa kitab-kitab ataupun hadis-hadis kitab-kitab hadis yang kita boleh mulakan sebagai orang gerakan. Yang kedua, kalau kata Al-Quran, nak mula dengan tafsir mana? Tafsir Hangka dulu ke? Itu bagaimana tu? Kita kena ada sedikit pencerahan lah kepada masyarakat dan para da'i-da'i kita. Fadal Ustaz Zamri dulu, lepas tu Salim. Ya, alhamdulillah. Dalam pengalaman hidup, ya, sila-sila. Okey. Okey, satu cetusan yang baik daripada Dr. Razak berkenaan dengan dari mana kita harus bermula. Untuk Al-Quran ini, saya cadangkan supaya berdasarkan pengamatan saya, Mabahis fi Ulumil Quran, terlupa nama pengarang pula. Mabahis fi Ulumil Quran ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Pustaka Nasional Singapura sebagai cara mudah memahami Al-Quran. Cara mudah memahami Al-Quran. Buku ni, pada tahun 1991, bila saya masuk Jabatan Al-Quran Sunnah di Kuza, belum ada terjemahan dia. Tahun 1991 pada tahun tu. Jadi kita hanya diperah betul-betul untuk memahami, menterjemah dan sebagainya dengan kawan-kawan sendiri teks tersebut. Cara mudah memahami Al-Quran. Sekejap saya cari. Ya, kalau kita sekarang ni kalau nak beli Lazada ada RM45 saja. Cara mudah memahami Al-Quranul Karim oleh almarhum Syekh Manna Khalil Qahtan, Manna Khalil Qahtan. Jadi apabila anak saya masuk kuis 3 tahun lepas, basic ulumul Quran, kena kitab ni. Allah, saya pun tunjuk kepada dia, ambil. Inilah terjemahan kepada kitab yang telah dijadikan silibus wajib dalam subjek tersebut, Mabahis fi Ulumil Quran. Dalam buku ni kita ada berkenaan dengan basic Al-Quran, ta'rif yang saya berikan tadi, hatta kepada nasikh wal mansukh dalam Al-Quran, semua ada. Jadi bagi ahli-ahli gerakan, supaya kita ni mudah untuk kejar ilmu-ilmu yang dibicarakan dalam gerakan kita ini, yang mana peringkatnya memang ada tinggi, ada sederhana dan ada basic. Pada saya, inilah dia buku yang paling ampuh untuk kita memahami Al-Quranul Karim, dan diterjemahkan pun sebagai cara mudah memahami Al-Quranul Karim. Pada saya, wajib ahli gerakan pegang buku ini, RM45 saja. Pustaka Jiwa, yang diterjemah ni Pustaka Jiwa yang ada dalam Lazada ni. Saya sempat cari ni. Baik, itu untuk Al-Quran. Kemudian untuk memahami sirah Nabi SAW, kita banyak lompat kepada kitab besar-besar dan sebagainya, tapi rupa-rupanya kita patut bermula dengan mengenali batang tubuh Nabi SAW itu sendiri, kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini, saya tunjuk kat sini lah.
ini yang terbaru, terbitan Kemilau Publica, ya, Kemilau Publica, Syama'il Muhammadiyah. Itu dia punya logo dia, Kemilau Publica. Tak nak yang ini? Ada. Kebetulan Ustaz Razak tanya, kita buat keluar lah segala harta karun kita. Syama'il Muhammadiyah. Ini terbitan kumpulan intim, ya, kumpulan intim Imam Tirmizi, intim. Mana dia punya logo dia? Tu dia, logo dia. Intim nasyid tu, dia terbit buku pula. Kalau nak yang klasik, ada juga Syama'il Muhammadiyah. Ini dia. Ada gambar Syekh Nuruddin, ya. Syama'il Muhammadiyah yang diterjemahkan oleh sahabat kita Ustaz Hezri Hashim Al-Bindani. Ni tak ada penerbit. Ni ada penerbit Dunia Ilmu. Macam-macam ada. Bermulalah dengan Syama'il Muhammadiyah. Apabila saya membaca Syama'il Muhammadiyah ni, saya tak pasti, rasanya betul ya, Dr. Halim ya. Mentua saya rasanya sebaya dengan Dr. Halim. Dia kata Syama'il Muhammadiyah ni adalah silibus wajib Ma'had Merbau dulu, sebelum Ma'had Muhammadi. Makna bayangkan, itu silibus wajib sirah pada zaman tahun bila tu ya, tahun 60-an lah kan, 60-an kan rasanya, sebelum masuk Nilampuri. Itu adalah silibus wajib, tapi sayang Syama'il Muhammadiyah tidak lagi menjadi silibus kepada sekolah-sekolah. Dan kita sepatutnya kembali ke Syama'il Muhammadiyah untuk memahami sirah Nabi SAW dan membezakan yang sebut sirah dan sunnah tadi. Kemudian kita naik kepada bicara kitab-kitab sirah, termasuklah Ar-Rahiqul Makhtum. Itu sebuah kitab yang moden, kitab baru. Kita nak baca Nurul Yaqin pun boleh sebenarnya. Tapi sekarang ni yang paling sesuai seperti Wadah Wilayah Persekutuan di bawah pimpinan Ustaz Haji Ahmad Sulaiman, kita dah 5 siri bicara tentang kitab Ar-Rahiqul Makhtum ni tadi. Itu untuk sirah. Untuk hadis, masa saya nak balik dari Mesir dulu, saya beli hampir semualah Sunan Tis'ah itu. Bahkan semua. Masa tu dia ada 2 versi. Cetakan lengkap ke ataupun cetakan kompres. Jadi saya pun belilah kompres. Sahih Bukhari ada. Tapi yang halus, yang mana diberi hadiah kantar pembesar untuk baca kitab tu. Bila balik Malaysia, buka kitab sampai hari ni pun tobat, orang kata apa? Tobatlah tak buka kitab. Sebab halus, nak kena buka kantar pembesar dan pula. Kantar pembesar yang diberi hadiah tu hancur tak ke mana dah. Ya. Kena beli kantar pembesar lain. Akhirnya tak buka juga Sahih Bukhari tadi. Walaupun ada dalam sistem komputer sekarang ni dijual secara langganan oleh sebuah syarikat Indonesia, Sunan Tis'ah ni tadi, tak terpetik juga. Sebenarnya untuk hadis ni, berdasarkan pengalaman saya, bermulalah daripada Riyadhus Salihin, ya, Imam An-Nawawi. Riyadhus Salihin, ya. Kerana dalam Riyadhus Salihin itu dari sudut tabwibnya, dia sudah mengatur bab-bab itu sesuai dengan kehidupan kita, dan Riyadhus Salihin tadi telah menjadi, kita kata, pati kepada Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain sunan yang besar-besar yang Tis'ah ni tadi, yang kita sendiri tak terbuka pun kalau nak buka sendiri. Maka itulah cadangan saya, kitab-kitab untuk memahami Al-Quran, sirah dan juga sunnah, sekadar yang saya mampu kemukakan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah. Ustaz Halim pula bagi sana sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quran ini bagi saya ada, kita kena tengok apa ni, sunnah punya perjalanan. Jadi saya di waktu untuk mempercepatkan proses pengajian kepada anak-anak ni, saya 2 tahun saya buat kajian untuk nak melihat, sebab Quran ni pada sayanya bukan buku biasa. Quran ini kaedahnya telah ditunjuk oleh Rasulullah dan tunjuk dalam Quran. Jadi
saya simpulkan ada 5 kemahiran yang perlu dibina sepatutnya. Membaca, menghafaz, memahami, membaca, menulis, membaca, menghafaz, menulis, memahami, menghayati. Jadi itu 5 perkara kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan Quran ini daripada awal Rasulullah itu, maknanya 5 perkara ini. Jadi kita ni kita ambil 3 lah. Macam penulisan itu barangkali dah terlepas masa dah lah. Jadi sebab Quran pun kita boleh baca dalam itu. Tapi yang kita ada sekarang ni maknanya menghafal, memahami, menghayati. Jadi ini 3 perkara yang kita kena tekankan. Okey, membaca. Kita ada jadual lah. Sahabat sebut yang paling baik membaca 3 hari khatam. Ataupun 10 hari khatam. Yang paling rendah sekali khatam 1 juzuk 1 hari. 1 juzuk 1 hari. Maknanya sebulan. Itu yang paling rendah di kalangan sahabat. Maknanya latihan membaca Al-Quran. Tapi bacaan sahabat ni dulu maknanya tidak baca sajalah. Baca tu maknanya dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, dengan kepahamannya, penghayatan dan sebagainya. Kan? Jadi itu maknanya kita dalam konteks Quran ni kena ambil asas itu. Saya pernah kemukakan ni di kementerian dulu, 5M ni. Tapi oleh sebab orang-orang mengaji Quran ni, dia mengikut apa yang berlaku. Masa tu Datuk Zainal sebagai ketua pengarah. Jadi anda sebutlah. Jadi itu yang menyebabkan program kita di sini di Bangi ni sampai 2,000 lebih pelajar. Walaupun institusi banyak di sini baca Quran ni, dia datang kat kita. Sebab 5 kemahiran ni tak ada tempat lain melainkan di sekolah kita saja yang ada. Jadi itu yang saya nak sebutkan. Maknanya kalau kita ni duk tebuk-tebuk itu ni, dia tidak sampai kepada itu. Jadi sebab itu pembacaan itu kena ambil sebagai satu yang asas. Sebab selain daripada untuk kemahiran membacanya itu adalah untuk kita meningkatkan kepada kepahaman dan juga penghayatan idea Quran itu. Jadi yang ini bagaimana kita nak jadikan budaya. Syekh Anwar disebut Al-Jailul Quran daripada awal lagi. Sebab dia ambil kira di awal tu. Sebab tak ada bahan lain dia baca masa tu kan. Sama ada Quran, lepas tu kat sunnah Rasulullah. Ada ditimbulkan isteri dia dan sebagainya baca Quran, dan juga sebab tu tentang sunnah dan sebagainya melalui hafalan dan sebagainya. Jadi saya lebih cenderung kita tengok dulu bagaimana sahabat itu hidup dengan Quran ni. Muamalah bil Quran ni. Kali Syekh Ghazali ada menulis tentang itu, tapi dia ni lebih banyak kepada pemahaman lah. Tapi kita tekan ke pembacaan. Pembacaan tu kena 3 lah kan. Tajwidnya betul, makhrajnya betul kan. Kemudian speeding. Dia ada speeding kat baca Quran ni. Tafsirnya tu kan. Biar boleh 3 tu. Tajwid dia betul, makhraj dia betul, speeding dia betul kan. Baru bolehlah kita kira ni sama ada nak 3 hari khatam ke, sebulan ke, 2 minggu ke, apa dia semua. Tapi kalau speeding tak jalan, kan jadi payah sikit lah kita nak ikut jadual apa yang berlaku pada sahabat Rasulullah. Jadi itu satu. Yang keduanya ialah berkenaan dengan sunnah. Jadi sunnah ini saya melihat untuk kita orang gerakan ni lah, saya cenderung tulisan itu bersifat gerakan dulu di awal sirah ni kita baca. Macam saya usrah saya sekarang ni saya pakai Syekh Hasan Al-Nadawi. Maknanya ada fakta dan ada ulasan dia yang berkaitan sikit sebanyak untuk kita faham dari segi strategi bagaimana Rasulullah dalam konteks peperangan ke, pembangunan rijal ke dan sebagainya itu. Lepas itu barangkali boleh saya rasa ambil yang Syama'il tu. Saya baru ni dah fikir nak habis sirah ni, cadang nak tengok sahabat lepas ni.
Tapi malam ni teringat bila Ustaz sebut Syama'il ni, sebab di dalam itu dia banyak menyebutkan karakter Rasulullah dalam konteks lebih bersifat kerohanian dan bersifat akhlak dalam Syama'il Muhammadiyah ni. Jadi Syekh kita, Syekh Syekh Marbawi, dia buat 23 jilid tu. Dia punya huraian tu. Tak tahu orang kita ni siapa dia yang baca dia punya tu. 23 jilid. Dia buat huraian ni, kita tengok kan berapa muka sangat kan. Syama'il ni. Kan, tak ada lah kata besar sangat kan. Tapi dia boleh buat huraian 25 jilid. Tapi tak apalah, kita ambil yang terjemahan dan sebagainya lah. Jadi anda setujulah dari segi itu. Tapi pendedahan awal ini saya lebih cenderungnya bukan dari segi fakta sejarah, tapi fakta dan ulasan. Dulu kita pun tahun 70-an, kita ambil yang Al-Buti. Kita ambil sirah ni. Kita belajar untuk permulaan. Jadi itu berkenaan dengan itu, dan kemudian kita pindahlah kepada sahabat. Sahabat Rasulullah, terutamanya kita tekan yang 4 tu lah. Kalau boleh untuk melihat sebab Islam yang clearnya di waktu itu, nak lihat dari segi politika, dari segi pelaksanaan hukum dan sebagainya, selepas Nabi itu zaman sahabat tu lah. Lepas itu perkembangan fiqah timbul, yang kita dapati daripada berbagai sumber dan sebagainya itu. Maknanya keaslian itu dia semakin nampak jauh kan daripada keaslian itu. Huraian yang kemudian ni dilakukan, dianggapnya perkara asas tu orang dah faham. Jadi dikembangkan dalam fiqahnya, dikembangkan dalam akidahnya, dengan ilmu falsafahnya, dan berbagai. Jadi sebab itu saya cukup merasalah bila ada dalam ABIM ini dia combine 3, Quran, Sunnah dan juga Sirah. Jadi kita nampak tu idea asas dari Quran, huraian yang diberikan dalam Sunnah dari segi pelaksanaannya, dan juga dari segi gambaran amalannya Rasulullah tunjuk dalam sirah dia. Jadi komplit orang kata dari segi asas idea itu yang kita bina dalam jemaah ABIM. Kemudian dari segi hadisnya tadi untuk permulaan, maknanya kita boleh ambil lah sama ada arba'in, hadis arba'in ataupun hadis riyadhus salihin. Yang kita dapat lihat dua-dua ni, maknanya yang pertama itu ke asas lah dalam konteks tulisan Imam Nawawi, kemudian ditingkat dengan riyadhus salihin. Jadi itulah juga kita lihat dalam ialah gerakan-gerakan lain pun di peringkat awal, maknanya itulah yang digunakan. Tapi adalah lebih baik kalau kita boleh fikirkan sekarang ini, maknanya kita cuba buat teks kita sendiri dalam konteks pembangunan ahli ini yang kita anggap usrah ini sebagai pengajian madal hayah. Jadi benda-benda yang penting ini barangkali selain daripada yang asas ini tentang ilmu akidah, dan juga kitab-kitab yang sesuai yang boleh kita gunakan untuk maknanya kepentingan ahli-ahli jemaah ni lah, supaya melihat ilmu itu bukan dalam konteks minda sahaja, tetapi ialah juga turun ke medan. Macam kita duk bercakap tentang tasawuf ni lah, misalnya Tarbiyatun Ruhiyah, Sayyid Hawa menulis. Dia menulis itu bukan sebagai ahli sufi biasa, tapi sufi haraki. Dalam arti kata dia sebagai orang gerakan keperluan untuk membantu orang-orang yang dah kecewa dalam ikhwan ini kerana tekanan terlalu banyak dan sebagainya. Ada setengah tu terpaksa pergi masuk gua lah dengan tasyih-tasyih tarekat ni apa semua, mencari ketenangan dan sebagainya, dah tinggal dalam medan dakwah. Jadi itulah dia bawa Tarbiyatun Ruhiyah itu untuk menghidupkan jiwa itu, walaupun dalam bagaimana kamu kesukaran dan sebagainya itu, dakwah ni jangan tinggal. Walaupun dapat ketenangan melalui ibadat, zikir segala macam, tapi tugas membaiki manusia ini kena diteruskan. Jadi itu yang kita cuba highlightkan, maknanya fikir haraki ini maknanya perlu berterusan berlaku supaya tak berlaku tidur di tengah jalan. Kita ni daripada 50 tahun ni, nak ingat 1/3 yang tak tidur ni.
Kan rasa 2/3 takut tidur. Jadi kena cari banyak sikit lah yang tu gerak tidur ni. Supaya husnul khatimah tu berlaku lah. Kan dengan ilmu berjalan, aktiviti berjalan dalam masyarakat kan. Walaupun lutut pun dah kendur apa semua ni masih boleh bergerak lagi. Kan. Jadi itulah yang kita harapkanlah di kalangan ahli-ahli kita yang telah kita bina dalam gerakan ABIN ni. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak boleh tidur kena gerak. Dapat tidur. Macam mana ni? Jadi insya-Allah jazakallah ini praktikal yang boleh kita laksanakan. Tapi saya teringat bahawa selepas COVID selesai nanti mulailah Ustaz kita kena buat tamrin ruhiyah sekali. Sebagai resolusi kita usrah malam ni untuk kita tamrin ruh di hotel. Kau boleh kau Ustaz Ali? Boleh tak masjid. Kita dah jadi kita usrah Anjur Rahmat ni tiap 3 bulan sekali kita pergi ke masjid. Berjumpa ada orang kampung apa boleh semua tu. Kan buat qiyamul lail dengan orang. Okey. Buat kuliah subuh. Lepas tu kita sembang dengan dia orang untuk kenalkan kita ni siapa. Orang tak tahu wadah ni tak apa, makhluk apa tahu. Kan. Betul. Jadi bila kita turun kat masjid, buat qiyamul lail dengan dia orang, kuliah subuh. Lepas tu makan-makan sembang dengan dia orang kan. Bolehlah kenal sikit kita ni makhluk apa. Duduk di kampung dia. InsyaAllah lah boleh, tak masalah. Kita ada jadual khas lah sebenarnya di Anjur Rahmat ni. Maknanya 3 bulan sekali. Pak masjid setahun kita turun. Satu markas Ustaz Alim tu pun boleh kita buat usrah di Pelajar tu. Berapa bilik? Yang mana? Itu apa ni, Dewan lah. Dewan tu boleh 400-500 tak masalah. Apa? Dewan tu. Dewan tu. Bilik pun ada dalam 70 bilik. Kalau nak ramah lah. Kamu kena tentu masa sikit lah. Bagi masa lewat sikit. Kenduri banyak lah ni. Kenduri yang dia orang berhenti. Kena berhenti COVID ni. Sekarang dia orang datang balik ni, kenduri ni. Setiap minggu dah. Ya. Dewan lah. Ya. Kita cari masa yang penting. Tengoklah di Anjur Rahmat ni pun saya rasa masih boleh tu. Surau ada sekarang ni. Maksud saya boleh untuk tamrin boleh. Buat propose. Saya ni ruhiyah yang bila membincangkan perkara-perkara. Jadi kita dah sikit sudah Ustaz. Boleh ni tak berapa clear Syekh. Dia berlengung sikit antara punya gedegong bunyi. Begitu dah. Udah okey. Ustaz Zamri bagi kata akhir sikit sebelum tutup. Dengar tak? Yalah, insyaAllah kita sama-sama gulung sila. Terus menggulungnya. Ana rasa Ustaz sebut ni gulung dah kot Ustaz. InsyaAllah. Jadi kata-kata akhirnya insyaAllah kita sama-sama melakukan penyelidikan, pengajian dan berkongsi. Yang pentingnya berkongsi itu cara cepat untuk kita mendapat pengetahuan dan juga tasjid sesama ahli jemaah ini ialah berkongsi. InsyaAllah. Jadi Malik Israh macam ni adalah berkongsilah insyaAllah. Kata itulah kata-kata akhir daripada ana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.